Sejarah tingkatan 4, bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Soalan kertas 1. Penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM oleh Dr. Burhanuddin Helmi memperjuangkan konsep Memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. manakah parti yang berjuang untuk mengekalkan pemerintahan Barat? Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Siapakah pemimpin yang berjuang mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu? Datuk Ong Jaafar. Mengapakah Kesatuan Melayu Muda diharamkan oleh British di Tanah Melayu? Memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Memperjuangkan penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Apakah perjuangan MCA untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock? Bekerjasama dengan semua kaum. Apakah dasar dijalankan oleh Parti Kebangsaan Melayu Laban menuntut Sabah dimerdekakan daripada British? Tidak bekerjasama dengan British. Apakah yang ditegaskan oleh Malayan Indian Congress MIC dalam kewarganegaraan? Tanah Melayu sebagai tanah air dan taat setia kepada tanah Melayu. Apakah sebabnya menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Community Liaison Committee CLC? Mencapai perpaduan kaum. Apakah maksud dasar dekolonisasi yang dilaksanakan oleh British selepas Perang Dunia Kedua? Menyediakan langkah berkerajaan sendiri. Mengapakah pembentukan sistem ahli diperkenalkan oleh British? Melatih pemimpin tempatan dalam pentadbiran. Apakah portfolio kekal di bawah pentadbiran British walaupun sistem ahli memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran? Hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial. Apakah kesan pengenalan sistem ahli yang dikemukakan oleh Dato' Ong Jaafar? Masyarakat tempatan menerajui pentadbiran. Siapakah yang berkuasa melantik ahli dalam sistem ahli? Pesuruhjaya tinggi British. Apakah cadangan laporan penuh yang berkaitan sistem pendidikan di Tanah Melayu? Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina berorientasikan Tanah Melayu. Apakah laporan yang mencadangkan semua murid daripada pelbagai kaum disatukan dalam satu sistem persekolahan? Ordinan Pelajaran 1952. Apakah laporan yang mencadangkan memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur dalam pendidikan di Sarawak dan Sabah? Laporan Woodhead. Apakah ordinan yang diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead? Rancangan ini untuk menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan dan melahirkan perasaan kebersamaan di Sabah. Ordinan Pelajaran Koloni 1956. Mengapakah Jawatan Pelajaran 1956 yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin dibentuk? Mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Apakah parti yang diasaskan oleh Aman Boys Taman? Angkatan Pemuda Insaf API. Apakah Perjuangan Pergerakan Pemuda Melayu PPM? Menuntut kemerdekaan Sarawak. Satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Apakah parti yang menjelaskan matlamat perjuangan di atas? Parti Negara. Mengapakah berbagai parti ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua? Mewujudkan kerjasama memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Apakah peristiwa berlaku pada Disember 1947? Pakatan Putera AMCJA. Apakah revolusi yang dicapai dalam Konvensyen Kebangsaan diadakan pada Ogos 1954? Mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Februari 1954, Persidangan Kebangsaan. Oktober 1954, pembentukan Parti Perikatan. Jadual atas menunjukkan peristiwa ke arah kemerdekaan. Apakah kepentingannya? Merintis kerjasama kaum. Soalan kertas 2 bahagian A. Mengapakah pembentukan sistem ahli dianggap penting? Pembentukan sistem ahli dianggap penting kerana menyediakan asas penting untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Sistem ini memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan beraja mentadbir dan menerajui kerajaan. Selain itu, sistem ini merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana pemimpin terdiri daripada wakil pelbagai kaum. Sistem ini juga menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Tanah Melayu. Apakah peranan Dato' Ong Jaafar yang selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli?
Dato' Ong Jaafar meminta agar menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan kerana kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Cadangan beliau yang selari dengan dasar British terhadap pembentukan dasar dekolonisasi. Bagaimanakah seseorang warga menunjukkan rasa cinta kepada negara? Sebagai seorang warga negara yang cinta kepada negara, saya harus mematuhi undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan. Pematuhan dapat menjaga kebajikan warga negara dan membantu pentadbiran negara mencapai matlamat. Terangkan sebab banyak pertubuhan parti politik di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah. Pertubuhan parti-parti mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat serta kerjasama antara parti bagi berjuang menuntut kemerdekaan tanah air. Pembentukan Parti Perikatan di Tanah Melayu pada Oktober 1954. Jelaskan sejarahnya. MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan pada Oktober 1954. Penyertaan MIC berjaya membentuk sebuah gabungan parti yang melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo Parti Perikatan yang bermaksud sedia menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan. Jika anda ialah pemimpin sebuah parti, apakah cara anda gunakan untuk mendapat sokongan rakyat? Jika saya ialah pemimpin sebuah parti, saya akan memastikan kestabilan pentadbiran, mengutamakan ekonomi dan keamanan negara. Setiap janji yang dibuat patut ditunaikan demi kebajikan rakyat. Soalan kertas 2, bahagian B. Terangkan objektif pembentukan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Community Liaison Committee CLC dan kepentingannya. Objektif pembentukan CLC adalah mengkaji hubungan kaum secara mendalam disebabkan berlaku ketegangan antara kaum selepas Perang Dunia Kedua. Objektif kedua adalah membentukkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua masyarakat. Objektif seterusnya adalah mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Keharmonian kaum dapat menjamin pembangunan negara. Terangkan peranan CLC dalam menyelesaikan berbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Isu pertama adalah politik. Isu ini berkaitan persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Peranan CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dengan memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk Tanah Melayu. Isu seterusnya adalah kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut pengakuan kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau Arab Melayu yang dipersetujui oleh CLC. Ini menunjukkan taat setia tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini sebagai tanah air mereka. Jelaskan kepentingan perpaduan di negara kita yang mempunyai berbagai kaum. Perpaduan penting kepada negara kita untuk mewujudkan keamanan dalam negara. Rakyat bersama-sama melindungi kedaulatan negara daripada ancaman musuh seperti memupuk persahabatan dan persaudaraan melalui aktiviti perayaan kaum. Selain itu, perasaan hormat menghormati patut dipupuk antara kaum supaya dapat bertolak ansur dalam setiap isu berbangkit. Contohnya membincang dan mencari penyelesaian bagi isu pendidikan. Laporan Barnes 1951, Laporan Penuh 1951, Laporan Pelajaran 1952, Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955, Pernyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Senarai di atas menunjukkan laporan pendidikan yang wujud di negara kita selepas Perang Dunia Kedua. Terangkan kedudukan sistem pendidikan di negara kita sehingga membawa kepada penubuhan Jawatan Kuasa Pendidikan. Sistem persekolahan berkembang mengikut kaum pada pentadbiran British. Terdapat sekolah bernakula Melayu, sekolah bernakula Cina, sekolah bernakula Tamil dan sekolah agama dan sekolah Inggeris. Persekolahan di Sarawak dan Sabah terbahagi kepada sekolah bernakula Melayu, sekolah Cina dan sekolah Mubarak Kristian. Sistem persekolahan menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berbeza menimbulkan perbezaan ekonomi dan sosial antara kaum. Nyatakan kandungan dan latar belakang daripada laporan pendidikan di atas. Laporan Barnes 1951 yang dipengerusikan oleh L.J. Barnes menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk. Ordinans Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti Laporan Barnes dan Laporan Penuh. Ordinans ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Laporan Woodhead 1955 yang bertujuan meninjau perkembangan pendidikan untuk Sarawak dan Sabah. Antara cadangan laporan tersebut termasuk memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah dan mementingkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pernyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada.
Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah Kementerian Pendidikan Negara dapat melahirkan warga Malaysia yang hidup dengan harmoni dan aman? Berdasarkan pengetahuan saya, Kementerian Pendidikan Negara patut mewujudkan satu jenis persekolahan dalam negara yang menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Kementerian Pendidikan mewajibkan rakyat menghayati dan memahami rukun negara, murid patut belajar dan lulus mata pelajaran murid di sekolah dan semua peperiksaan penting negara. Murid juga diwajibkan bertutur dalam bahasa Melayu di setiap institusi pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan harus berkolaborasi dengan kementerian lain untuk mewajibkan setiap individu menguasai bahasa Melayu semasa ditemu tugas untuk pekerjaan.